Satu perkara, yang perkara ini telah kita bincangkan di sini, adalah berkenaan dengan kepercayaan hantu di dalam masyarakat Melayu. Jika tuan-tuan perasan, kepercayaan hantu ni dia tersebar hanya di kawasan Asia Tenggara ni, kawasan China, Korea, Jepun dan sebagainya. Dan masyarakat Melayu di Indonesia dan juga Thailand dan sebagainya juga memiliki berkongsi kepercayaan yang sama. Definisi hantu ni kita tak boleh nak samakan definisi dengan makhluk yang lain seperti jin, iblis sebagainya, tak sama. Hantu ni didefinisi di dalam kepercayaan masyarakat Melayu adalah makhluk yang pernah hidup, yakni manusia ke, dia meninggal, lalu ruh dia ni berterbangan. Ruh ni boleh merayau. Dah ditanam dah mayat tu, tapi ruh tu boleh merayau, berjalan pergi jumpa sanak saudara dia, dan ruh tu boleh buat ganggu, buat kacau, kan? Tak tenang. Jadi kepercayaan ni ia adalah kepercayaan agama. Dia bukan satu kepercayaan budaya masyarakat yang berkait dengan mitos. Kalau kita tengok di dalam kitab agama Buddha berkenaan dengan hantu ni, iaitu kitab Pettavatu dan juga Vinaya. Dua kitab ni bercakap tentang wujudnya konsep roh merayau. Yang mana selain daripada kitab Pettavatu dan Vinaya Pitaka ini, di dalam Garuda Purana, kitab agama Hindu, juga bercerita mengenai konsep roh merayau. Lepas ini kita akan bincang bagaimana konsep roh di dalam Islam berbanding dengan kepercayaan agama masyarakat Hindu dan Buddha. Okey, terdapat satu bab di dalam Garuda Purana ni, kitab agama Hindu. Dia berceritakan tentang bagaimana hantu ni wujud. Kan? Antaranya disebutkan dialog antara Garuda yang burung tadi, dia berdialog dengan Vishnu, dengan Tuhan agama Hindu. Okey, dikatakan Garuda kemudian bertanya, akan tetapi kadang-kadang roh orang yang telah mati datang dan berterbangan mengganggu orang-orang. Dia tanya kepada Vishnu, bagaimana mereka ni boleh terlepas daripada neraka? Maka Vishnu menjawab, ini samanya hal dengan tahanan yang lari daripada penjara. Yakni ruh asalnya ditahan penjara, tapi dia boleh lepas, dia boleh lari. And then dikatakan mereka kembali ke rumah lama mereka, yakni ruh ni dia lari daripada penjara tadi. Dan juga mereka menyebabkan terjadi berbagai hal buruk di sana. Mereka biasanya senang melihat orang yang menderita. Semakin besar cintanya kepada seseorang itu, maka semakin besarlah gangguan yang dilakukan. Yakni konsep ni apabila kita faham balik, ada tak kepada masyarakat orang Melayu kita ni, yakni roh ni balik buat ganggu orang dan sebagainya. Perkara ini tersebar di dalam filem-filem. Tuan-tuan perasan tak hantu ni sebagainya? Sedangkan kalau kita tengok di dalam Islam, apabila roh orang itu meninggal, seseorang itu meninggal, Allah sebut dalam Al-Quran, dia tu ada dinding. Barzahu ila yaumi yub'asun. Ada dinding sehingga hari yang dibangkitkan. Yang ni barzah. Dia tak boleh kata bila meninggal dia pergi keluar jumpa sanak saudara dia. Jadi kepercayaan ini tak wujud di dalam amalan kepercayaan masyarakat Islam. Tetapi apabila datangnya agama Islam di tanah Melayu ketika abad ke-15 Masihi, kepercayaan ini nampaknya masih lagi berada di dalam, mungkin diislamisasikan bersama, kan? Sehingga wujudnya karakter-karakter ustaz di dalam filem-filem melawan hantu dan sebagainya. Sedangkan perkara ini adalah kepercayaan agama. Kita tengok antaranya agama Buddha begitu jelas sekali mempromosikan mengenai kepercayaan hantu. Dalam agama Buddha ni, dia ada satu konsep alam dikenali sebagai alam peta. Peta tu hantulah. Apabila orang tu meninggal, lalu dia bangkit balik dalam bentuk alam yang lain, dia panggil rebirth. Kelahiran kembali dalam bentuk makhluk yang lain. Makhluk haiwan, makhluk hantu sebagainya. Maka mereka terdapat satu alam makhluk hantu dalam agama Buddha ni. Bila orang jahat meninggal, lalu dia lahir dalam bentuk makhluk hantu ni, lalu hantu ni lah mengganggu orang-orang ni. Seperti mana di dalam kitab Pettavatu tadi,
dia menghimpunkan lebih beratus jenis-jenis hantu. Ya, hantu seperti mana orang Melayu faham lah. Terdapatnya jenis pontianaknya, dengan hantu pocongnya, hantu apa lagi, macam-macam nak senarai. Begitu juga dengan agama Buddha, mereka menyenaraikan jenis-jenis hantu yang pelbagai. Dan dari kepercayaan inilah dia sentiasa berevolusi, berkembang. Di Malaysia terkenal dengan Pontianak. Kalau di Indonesia yang lebih kurang sama adalah kuntilanak. Kan, Sunda Bolong dan sebagainya. Imej sama. Kan? Dia memberikan gambaran bahawa seseorang itu meninggal, bila dia keadaan tak tenteram, dia boleh dalam wujud balik dalam bentuk roh membuat gangguan. Ini adalah dipercayai oleh masyarakat Buddha. Itulah kenapa masyarakat Buddha dia ada satu hari perayaan dikenali hari hantu lapar, Ghost Festival, kan? Hungry Ghost Festival. Perayaan hantu lapar ni adalah hari menjamu kepada hantu-hantu ni. Hari memberi layanan kepada hantu, kerana mereka percaya yang hantu tu adalah roh daripada orang yang telah meninggal. Salah satu cara mereka untuk buat baik kepada roh yang telah meninggal ni. Maka mereka membuatlah festival hantu lapar. Sekarang ni nak dekat lah bulan 8 ya. Sekarang dah ada start main mercun dan sebagainya pada tengah malam, kalau tuan-tuan perasan lah. Itu adalah nak masuk kepada hari hantu lapar tu. Dan dalam kepercayaan masyarakat Cina, kerana mereka ada satu kepercayaan dalam agama Buddha ni. Dan kita tengok antaranya Ghost Festival, antara Hungry Ghost Festival ni, mereka akan membuat replika hantu dan mereka membakarnya sebagainya. Dan terdapat kepercayaan lain, mereka tambah lagi, biasalah nak sedap lagi, tambah lagi kan, membakar kertas-kertas untuk menyelamatkan situasi ruh yang telah berubah menjadi hantu tu. Okey, gambaran ini pula adalah di Indonesia. Konsep yang hampir sama juga. Dia kenali sebagai Hari Nyepi. Kalau tuan-tuan pergi ke Bali, ya, bagi siapa yang pernah sampai ke Bali, mereka akan ada satu perayaan Hari Nyepi. Hari yang mana orang semua tak boleh keluar daripada rumah. Sebab hari itu roh berkeliaran. Siapa yang keluar mungkin akan dipalikkan dengan roh itu, mungkin akan diganggu. Jadi kepercayaan Hari Nyepi masyarakat Hindu di Bali ni, mereka juga mengamalkan satu ritual di mana mereka buat patung replika dan mereka berarak menggunakan patung tersebut. Jika tuan-tuan tengok, ini antaranya patung-patung yang jelas yang direplikakan bentuk hantu bagi meraihkan Hari Nyepi di Indonesia. Kalau tuan-tuan perasan, kenapa saya sering menyebut tentang kaitan dengan Hindu Bali dan sebagainya? Bagi melihat kepercayaan masyarakat Melayu ketika dahulu, boleh melihat di Bali. Kerana ketika datangnya Islam ke Nusantara, masyarakat Hindu ni ketika itu di Majapahit ni masih mengamalkan amalan Majapahit dan juga agama Bali, agama Hindu ni. Dia hanya Bali sahaja yang tak menerima Islam. Yang lain semua terima Islam di Jawa dan sebagainya, tapi di Bali ni dia tak terima. Dia masih nak mengekalkan seperti mana amalan yang terdahulu. Jadi nak tengok amalan masyarakat Melayu yang berkaitan dengan Hindu Buddha, boleh tengok dalam masyarakat di Bali. Perkara ini kalau tuan-tuan tengok, ia banyak disebarkan di negeri ataupun negara-negara yang kuatnya fahaman agama Buddha. Negara yang agama Buddha, kalau tuan-tuan perasan, negara mana? Jepun, Korea, mana lagi? Thailand, China. Tempat-tempat ni adalah yang banyak mempromosikan filem-filem hantu. Yang tuan-tuan tengok pada hari ini, yang lebih seram lah kalau banding dengan filem hantu di Barat. Barat tu baru je belajar hantu ni. Kalau perasan dulu, Barat tak ada konsep percaya hantu ni. Dia hanya lebih kepada ahli sihir, lebih kepada bentuk-bentuk Dracula sebagainya. Dia tak seperti konsep seperti mana masyarakat Asia Tenggara faham. Tetapi apabila agama Hindu ni bawa, Hindu dengan Buddha ni bawa kepercayaan hantu ni dan dipromosikan dalam filem, ia adalah satu bentuk kepercayaan akidah. Ya, sehingga masyarakat kita masih lagi terpalit dengan fahaman itu. Oleh itu, kalau kita tengok, sesiapa yang mempromosikan kepercayaan hantu ni, ia seperti mempromosi amalan di dalam agama. Ia bukanlah hanya sekadar mempromosi amalan budaya atau sekadar hikayat saja.
ia kata pelik dengan agama Hindu dan Buddha.